Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi Raja-Raja Melayu bersuara, bertitah, beranikah lagi orang-orang politik yang nak berkuasa untuk lawan lagi. Jangan. Saya sebagai rakyat Malaysia menjunjung setinggi-tingginya kedaulatan Raja-Raja Melayu Malaysia. Walaupun saya bukan orang Melayu, tapi saya tetap menghormati, menjunjung tinggi, menjunjung kasih kepada semua Raja-Raja Melayu. Jangan derhaka. Nanti kena tulah baru tahu. Daulat tuanku. Kali ini kerajaan negeri perlu wujud hubungan baik dengan pusat. Itu titah daripada Raja Perlis. Ke bawah duli yang maha mulia Raja Perlis. Saya dan Kasim, apa komen pula lepas ni? Dengarlah titah daripada Raja. Kerajaan negeri dan setiap wakil rakyat harus berusaha keras untuk mewujudkan satu hubungan yang baik dengan kerajaan pusat supaya segala urusan yang berkaitan dengan pembangunan negeri boleh berjalan dengan lancar. Itu titah Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulail. Titah baginda kepentingan rakyat wajib didahulukan dan diutamakan dengan mengetepikan fahaman politik. Itulah titah baginda menerusi teks yang telah dibacakan oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail pada istiadat perasmian penggal persidangan pertama Dewan Undangan Negeri Dun Perlis ke-15 di Kompleks Dun Perlis pada hari ini. Berangkat sama adalah Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Haja Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Tuanku turut bertitah beta yakin kerajaan perpaduan di bawah naungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat memberi kerjasama yang baik dan tidak akan meminggirkan negeri ini daripada arus rancangan pembangunan negara. Itulah titah baginda Raja Perlis. Baginda bertitah prestasi ekonomi negeri Perlis telah menunjukkan perkembangan yang positif dengan kadar pertumbuhan 1.5% yang dicatatkan pada tahun 2021 berbanding penyusutan 6.0% pada tahun 2020. Titah baginda melalui pencapaian ini, beta yakin Perlis akan dapat menyumbang kepada KDNK negara melalui peningkatan di sektor-sektor ekonomi utama seperti perkhidmatan dan logistik, perlombongan, pelancongan, pertanian, keusahawanan dan penjanaan ekonomi berasaskan digital serta industri pembuatan titah baginda. Saya setuju dengan apa yang telah dititahkan oleh Raja Perlis ini. Sepatutnya ahli-ahli parlimen kalau nak supaya negeri dapat perhatian yang baik daripada kerajaan pusat, berbaiklah, wujudkanlah hubungan yang baik dengan pusat. Jangan cari hal, jangan cari hal. Membangkang tetap membangkang. Bangkanglah dasar yang tidak baik, tapi benda yang baik harus disokong. Jadi itulah titah daripada Raja Perlis. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Baru saja sebentar tadi, sekali lagi Muhyiddin bakal disaman sekali lagi. Jika beliau tersilap langkah sekali lagi kali ini, beliau sah akan disaman. Jika beliau gagal untuk mengeluarkan bukti, beliau akan disaman sekali lagi.
Kalau dia kalah di dalam bukti, sekali lagi, beliau akan disaman sekali lagi. Ingat sekarang ini, Tan Sri Mahyidin Yassin sudah pun didakwa di mahkamah kerana 6 pertuduhan. Pertama, kedua, 7 pertuduhan. Dengan nilai wang pertama 230 juta dan kedua 5 juta ringgit. Ui, banyaknya. Dan kalau beliau kalah, kedua-dua kes ini beliau boleh dipenjara sehingga 35 tahun digabungkan bersama. Pertama 20 tahun, yang kedua 15 tahun. Umurnya sekarang 76 tahun. Kalau beliau dipenjara 35 tahun, dia akan keluar dengan umur 100 lebih tahun daripada penjara. Kali ini, Muhyiddin perlu kemuka bukti atau disaman. Pengerusi DAP, Lim Guan Eng, menolak hujah Presiden Bersatu iaitu Tan Sri Mahyidin Yassin yang telah pun mempersalahkannya terhadap kehilangan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa pentadbiran Pakatan Harapan kali pertama. Ini susulan selepas Mahyidin Yassin mendakwa memandangkan lembaga hasil dalam negeri LHDN berada di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan. Perkara berkaitan dengan pengecualian cukai itu mesti melalui Lim Guan Eng semasa dia memegang jawatan Menteri Kewangan. Dalam satu kenyataan pada hari ini, Lim Guan Eng menggelar kenyataan Muhyiddin itu sebagai logik songsang. Katanya, jika tiada arahan khusus bagaimana seseorang menteri boleh bertanggungjawab ke atas setiap tindakan yang diambil oleh pelbagai agensi dan GLC di bawah bidang kuasanya. Kalau begitu, katanya, sebagai bekas Perdana Menteri, Muhyiddin harus bertanggungjawab atas setiap amalan rasuah yang dilakukan oleh pegawai kerajaan di negara ini. Katanya, apakah jenis logik songsang dan kelakuan tidak bertanggungjawab ini? Soal Lim Guan Eng. Pada malam Khamis yang lepas, selepas Tan Sri Mahyidin Yassin dibebaskan daripada tahanan SPRM, Mahyidin berkata dia akan didakwa atas tuduhan salah guna kuasa kerana memberi semula pengecualian cukai kepada yayasan yang diketuai oleh hartawan Syed Mokhtar Al-Bukhari. Presiden Bersatu itu mendakwa pengecualian cukai itu dibatalkan oleh Lim Guan Eng ketika Pakatan Harapan berkuasa pada tahun 2018. Walau bagaimanapun, Lim Guan Eng menafikan perkara tersebut dan memberi Muhyiddin sehingga hari Rabu ini untuk memohon maaf serta menarik balik kenyataan itu atau berdepan dengan tindakan saman fitnah. Semalam ahli Parlimen Pago itu enggan menarik balik kenyataan tersebut dan mencabar Lim supaya menjelaskan peranannya dalam perkara itu. Muhyiddin mendakwa Lim Guan Eng kini takut kerana tindakannya mengganggu Yayasan Kebajikan Pimpinan Melayu terbesar di negara ini. Lim bagaimanapun membalas dengan mengatakan dakwaan itu adalah rekaan dan hasutan. Katanya ini adalah dakwaan yang serius bahawa saya bertindak terhadap sebuah yayasan kebajikan Islam. Ia adalah bersifat menghasut kerana dakwaan berkenan adalah tidak berasas. Katanya sekiranya tidak disangkal dengan bersungguh-sungguh, kenyataan berbau hasutan seperti ini boleh menyemarakkan sentimen yang menjejaskan muhibah kaum dan mengancam keharmonian agama, kata ahli Parlimen Bagan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita nantikan siapa menang, siapa kalah. Yang penting kebenaran pasti menang. Denyut nadi, kita bye-bye. Bye-bye. Apa bye-bye?